Assalamualaikum dan what up gang. So hari ini kita nak belajar apa? Hari ini kita nak belajar is about introduction berkaitan dengan teknik trade yang saya gunakan, iaitu teknik apa? TCK, iaitu teknik chart kosong lah, di mana teknik yang saya guna ni adalah teknik yang membuatkan saya boleh menjadi sustainable trader. Sebab kalau kita nak cakap pasal trade, yang saya trade pakai teknik tu terus dapat lambo, itu dah kira menipu lah. Tapi sejujurnya saya cakap simple saja, trading is a business. Okay, trading is a business. Without a good money management, without a good business plan, bisnes tersebut pun akan terkapai-kapai. Bisnes dengan trading dia macam adik-beradik je. So the key dalam trading ni adalah penjagaan pengurusan kewangan dan penjagaan strategi perniagaan. Tetapi itu tolak tepi dulu. Yang mana belum tahu lagi berkaitan dengan macam mana nak trade, kita belajar dulu teknik ini, di mana di dalam video ini adalah introduction untuk pengenalan teknik chart kosong. Okay, so without further ado, kita akan pergi kepada kita punya whiteboard kita untuk kita tengok belajar apa hari ini. Okay, di mana kita akan belajar berkaitan dengan teknik chart kosong. Teknik chart kosong iaitu teknik chart kosong adalah teknik yang digunakan tanpa mengharapkan sebarang indikator, dan secara asas kita melatih mata kita untuk menggunakan beberapa basic practice di dalam chart untuk kita mencari peluang sama ada buy ataupun sell dalam trade harian kita. Okay, di mana prinsip saya trade, saya tidak menggunakan mana-mana indikator. Sebab apa? Indikator, the biggest flaws ataupun keburukan indikator adalah is a false signal ataupun signal yang salah diberikan oleh indikator lah. Nanti saya tunjuk beberapa contoh. Dan kalau awak tengok di contoh saya yang di atas ini adalah contoh chart bersih lah, di mana kita menggunakan beberapa teknik asas yang kita improvise untuk kita terapkan sebagai teknik yang kita akan gunakan lah, which is saya akan cover in the future video. Okay, di mana kita menggunakan drawing untuk kita mencari peluang buy ataupun sell. Dan kalau kita tengok di bawah ini kita ada chart dan indikator. Kalau awak tengok di bawah ini, seperti yang saya tunjuk di dalam screen ini adalah indikator RSI. So macam indikator RSI, kebiasaannya orang mencari perselingkahan ataupun interception ataupun crossing line di antara, kalau awak tengok dekat saya punya chart ni, warna kuning ni dengan dia punya graf lah. Kalau ada interception ataupun perselingkahan berlaku, that means is a hint of signal untuk kita entry lah. Tetapi kebiasaannya kalau awak trade menggunakan indikator, keburukan dia yang nombor 2 adalah hidup you tidak akan tenteram. Kenapa saya cakap hidup awak tidak akan tenteram? Sebab hidup awak akan 24 jam memerhati indikator tersebut. Okey, sebab apa? You nak tunggu komputer tu bagi ataupun robot tu bagi signal. Berbanding dengan trade naked chart, kalau awak trade naked chart, you boleh buat drawing awak siap-siap, you boleh mark siap-siap you punya discounted price ataupun the best price ataupun price of confidence untuk awak membuat entry. Dan once you dah buat mapping untuk satu hari, sebagai contoh kalau awak nak mulakan trade, awak bangun pukul 8 pagi ataupun sebelum pukul 8 pagi tu sehari sebelum hari trade tersebut, awak dah boleh buat mapping siap-siap. Dah siap mapping, the next thing yang awak perlu buat adalah hanya tunggu chart saja. Tunggu chart, tunggu price bergerak. Once price hit the zone, baru awak membuat kerja awak lah, iaitu tekan buy ataupun tekan sell ikut tempat dia. Okay, dan saya akan tunjuk juga kepada di dalam trading view lah. Kalau awak tengok, ini adalah naked chart lah, naked chart. So kalau naked chart, cara kita membuat entry adalah dengan drawing yang ada di belah kiri kita ni. Belah kiri kita ada trend line, kita ada horizontal line, kita ada rectangle. Kebiasaannya ini yang selalu digunakan lah, even kalau you pergi kepada advance. Kita ada juga Fibonacci retracement dan extension, ada juga pelbagai lah. Tetapi yang kita akan gunakan adalah yang pertama, trend line. Nanti pun saya akan cover dekat trend line ni macam mana nak guna. Dan lepas tu kita akan selalu pakai apa? Kita akan selalu pakai horizontal line untuk marking the zone dengan lebih precise ataupun lebih tepat. Dan lepas awak dah buat line macam ni, awak buat apa? Awak akan cari
tools kotak rectangle ni untuk marking the zone. Inilah contohnya jika price membuat kenaikan. Awak tunggulah, sebagai contoh awak dah buat mapping awak kan. Lepas tu biarkan, selagi price tak cocok zone, selagi tu kita tak payah buat kerja. So unless nanti bila price dah cocok zone, kat sinilah baru awak buat kerja lah. Dan kalau awak pakai trading view, sebab apa saya cakap you tak perlu monitor chart, sebab awak boleh letak alarm. So which mean jikalau price hit alarm awak ataupun price hit price point yang awak letak alarm, dia akan bagi notification dekat phone awak, dekat PC awak, dan awak tak perlu nak tengok macam 24 jam lah. Okay, berbanding dengan indicator trading. Kalau indicator trading, kalau kita berdasarkan trading view, awak boleh dapat di atas sini lah, which is pelbagai jenis indicator awak dapat lah. Sebagai contoh yang paling senang, RSI lah, RSI. Ini adalah contoh RSI, di mana kalau sebagai contoh untuk entry menggunakan RSI, awak menunggu line kuning ini dengan graf. Kalau ada interception ataupun perselingkahan berlaku, that is your signal lah, ataupun selalu orang pakai overbought, oversold. Itu pun sama. Kalau ada overbought tu, nanti awak akan mencari range untuk kita sell, macam tu lah. Tapi keburukan menggunakan indikator, you kena tengok je lah chart ni 24 jam. Sometimes yang paling teruk, yang lagi teruk, kalau awak kita fokus pada price point di sini ya. Kita fokus di price point di sini, di mana false signal akan sering kali berlaku di dalam indikator lah. False signal akan sering kali berlaku di dalam indikator, di mana nanti dia cross the line, lepas tu dalam 1 minit lepas tu dia keluar balik. Itu kita panggil salah satu contoh kepada false signal. So macam saya trade ataupun apa yang membuat saya sustain dalam dunia trading ni adalah dengan menggunakan naked chart sahaja ataupun teknik chart kosong. Okay, so kita akan pergi kepada whiteboard kita balik. Okay, di mana kita nak tengok pros and cons chart kosong lah. Teknik chart kosong ni kita pergi pada pros dia. Apakah benefit ataupun apakah kebaikan teknik chart kosong ni? Yang pertama kita punya kebaikan dia adalah chart kosong membantu trader untuk mengasah skill para trader dengan lebih mantap. Sebab teknik chart kosong ni is not an opportunity untuk awak dapat instant. Is a long term punya opportunity, di mana opportunity adalah peluang untuk awak memantapkan ataupun menajamkan mata awak bila tengok chart. Sebab kalau awak dah di paras level saya lah, knowledge awak kalau dah macam saya, tanpa you bagilah chart apa kat saya pun, saya dah boleh cakap kat mana buy, kat mana sell. Okay, itu yang kita nak. Okay, nombor 2, mengasingkan informasi yang tidak perlu ataupun noise di dalam market lah. Kalau kita pakai indikator, kejap-kejap nanti indikator bagi buy. Contoh kalau awak pakai 2-3 indikator lah. First awak pakai Bollinger Band, lepas tu awak pakai RSI, lepas tu awak pakai moving average. So indikator pertama kata buy, indikator kedua kata sell, indikator ketiga cakap tak boleh entry. So bila dah ada information macam ni, you dah jam. Berbanding dengan awak menggunakan naked chart ataupun menggunakan teknik chart kosong ini, di mana jarang akan ada noise lah, ada noise yang berlaku lah, di mana kalau awak dah nampak kat situ sell lah dia. Cuma awak boleh identify kat mana sell yang low risk, medium risk dan high risk. Okay, dan nombor 3, chart kosong melatih trader untuk jangka masa yang panjang. It's a long term punya game. Kita nak buat duit ni, kita nak buat duit sampai kita mati tau. Kita tak nak hari ni kita buat duit, esok kita dah tak boleh buat duit. So teknik chart kosong ini melatih kita punya soft skill sebagai trader untuk membuat analisa dalam market. Okey, dan nombor 4, chart kosong akan membantu trader mengatur cara dan strategi sebelum memulakan sesi trade. Ini yang paling best, di mana dengan apabila siapnya mapping, dah siapnya drawing, dah siap segala percaturan di dalam chart tu, you daripada mapping yang awak buat tu, awak boleh identify yang pertama, berapa banyak modal nak digunakan. Okay, nombor 2, berapa chances of entry yang awak nak buat, dan nombor 3 paling penting, iaitu bilakah patut awak stop trade. Okay, sebab benda ni adalah penting sebagai trader. Macam saya cakap, trading ni sama dengan bisnes, iaitu is a business perniagaan. Tanpa cara, strategi dan pengawalan duit yang mantap, so kita tak boleh nak sustain lah, ataupun kita tak boleh nak
fly, bak kata orang lah, bak kata trader lah yang selalu cakap fly ni kan. Okey, dan keburukan TCK iaitu teknik cat kosong. Yang pertama, teknik yang agak sukar untuk difahami kepada trader yang barulah, which is undoubtedly tidak disangkal lagi teknik ni kepada yang tak pernah tengok chart, nak faham benda ni it takes time. Tapi berdasarkan pengalaman saya, jika awak rajin praktis, tak jemu praktis, tak jemu backtest, insya-Allah dalam 1 minggu hingga ke 3 minggu awak akan dapat tangkap teknik ni. Sebab benda ni is depends on you punya IQ level lah. Kalau IQ level awak berada di tahap yang tinggi, insya-Allah cepat awak akan dapat tangkap lah. Kalau awak jenis yang lambat sedikit, is okay, slow and steady, janji awak dapat input apa yang awak nak. Dan nombor 2, tanpa pengalaman yang cukup, para trader mungkin hilang arah terhadap apa yang dilakukan lah, which is ini akan dihadap oleh para trader yang tengah memahami cat kosong ni, tetapi dia punya pemahaman ataupun dia punya pengalaman belum cukup lagi. So there is a time bila you buat analisis, you akan cakap, ini buy ke ni sell, apa market nak buat, you akan loss. It's normal. Tetapi lagi tinggi pengalaman awak, lagi lama awak praktiskan teknik ni, insya-Allah you akan lagi mantap. You boleh tahu apa yang market nak buat. You bila tengok chart, you boleh macam cerita sejarah lah, sejarah World War 1 ke, awak boleh cerita A sampai Z. Itulah kita nak lah. Sebab you kena ingat, bila you trade, you put your money on the line. So bila you put your money on the line, you kena tahu all the fakta-fakta, all the history, all the information yang ada dalam chart. So dengan menggunakan teknik cat kosong ni, you boleh dapat benda tu. Itu yang kita nak. Dan nombor 3, teknik yang mengambil masa yang agak lama untuk difahamkan secara keseluruhan lah. Tapi tak lama sangat pun kalau you betul-betul ada guidance yang betul, ada source yang betul untuk awak belajar benda ni. Saya ada student yang belajar benda ni kurang daripada sebulan. Dia belajar dengan saya kurang daripada sebulan. Next month dia dah jadi sifu daripada saya dah. Tetapi kita tolak tepi yang dia punya cons ni lah. Sebab pegang satu, you nak something yang you boleh bertahan lama, bukan you nak benda yang cepat. Sebab it's a huge mistake kepada trader kat luar sana lah, di mana nak cari benda yang cepat saja. Kalau nak cari benda yang cepat, macam mana? Cari signal, cari indikator, cari robot untuk trade kan, which is all the things itu kita dah dapat banyak feedback ataupun banyaklah benda yang dah diwar-warkan memberikan awak lebih keburukan daripada kebaikan. So start from today, train yourself ataupun latih diri anda to make money by yourself, bukan mengharapkan orang lain. So ayat-ayat pujangga yang saya nak bagi, good things takes time, harness the skill then you will earn your reward. Bermaksud sikit-sikit kita latih pemahaman kita, sebab insya-Allah in the future you akan sustain ataupun you akan senang buat benda ni. Sebab trading ni sama je macam pekerjaan ataupun profession lain. Kalau kita tengok doktor mengambil masa, boleh katakan dalam 6 ke 10 tahun you belajar baru boleh jadi doktor. Even kalau macam saya adalah graduate daripada business lah, MBA. Graduate daripada business, saya menghabiskan masa dekat 3 ke 5 tahun untuk saya belajar diploma, degree, master, untuk saya dapat ijazah tu. Lepas tu dah dapat ijazah, pergi apply kerja dengan sijil master tu, cuma dapat gaji 3,000 je. All the things takes time lah. Tetapi kita nak pilih lubuk mana yang betul untuk awak. Be smart dalam dunia ni. Kalau awak boleh ikut the system, you boleh follow the system. Orang kata pergi sekolah, belajar, kerja sampai mati, ambil pencen. Tetapi kena ingat, orang yang top tier dikatakan orang-orang yang top 10% yang kehidupan dia memang senang, dia punya perjalanan dia out of the system, di mana dia mencari cara yang akan benefit diri dia lebih dan lebih. So antara topik yang kita akan cover, topik yang kita akan cover dalam TCK ni, teknik cat kosong ini, yang pertama kita ada 2 lah separation, iaitu basic dan advanced. Di mana bagi saya, dengan pemahaman yang mantap, yang kuat, yang teguh berkaitan dengan basic ni, you dah boleh trade. Tetapi kenapa kita nak kena advance, belajar topik advance? Kerana you nak
nampak lagi benda yang pro trader nampak. Bak kata orang trader bank ataupun shark trader. Okay, benda-benda ni ada di dalam, ada saya cover dekat advance punya topik. Okay, kita pergi pada basic. Yang pertama kita nak belajar berkaitan dengan support and resistance lah. Dan nombor 2 kita nak belajar berkaitan dengan trend line. Nombor 3 kita nak belajar berkaitan dengan market direction. Nombor 4 market structure. Nombor 5 engulfing dan zone marking. Dan nombor 6 trading plan and money management. Okey, bagi saya yang basic yang saya cover ini dah cukup untuk awak start trading. Tetapi takes time sikit lah satu-satu. Okey, sebab kalau awak kata mana yang paling penting dalam basic ni, support and resistance adalah benda asas. Kalau awak tak tahu ataupun you punya mata tak cukup tajam nak mencari SNR ataupun support and resistance, teknik yang lain bila awak belajar, awak pun tak akan faham. Okay, so kita akan start dulu the next video dengan support and resistance. Dan untuk teknik advance, apa yang saya akan cover? Yang pertama saya akan cover multiple time frame analysis. Di dalam chart kita ada banyak time frame. Ada 1M, 5M, 15M, 15 minutes, kita ada 30 minit, kita ada 1 jam, kita ada 4 jam, kita ada 1 hari, 1 minggu dan 1 bulan. So kita akan belajar dekat advance punya topik macam mana kita nak gabungkan semua time frame ini dan kita mencari exact zone yang betul-betul kita kata ini takkan gagal. Okey, nombor 2, advanced SNR. Advanced SNR ni pun agak rumit juga untuk saya mengajar, lagi-lagi kalau pemahaman awak berkaitan dengan SNR tak cukup mantap lagi. Nombor 3 kita akan belajar berkaitan dengan supply and demand. Nombor 4 kita akan belajar berkaitan dengan major SND setup. SND ni adalah supply and demand, di mana favorite SND zone lah. Selalunya saya trade ni menggunakan SND. Sebab apa? SND ni ada rule of trading yang make sense, rule of trading yang masuk akal dan memang terbukti berhasil. Okey. Dan nombor 5 kita ada market direction, di mana market direction ni pun penting sebab you nak tahu on the daily trade. You contohlah hari Isnin you nak cari buy ke nak cari sell. Okey, hari Selasa you nak tekan buy ataupun nak tekan buy sell sekaligus. Okey, benda ni pun agak penting. Nombor 6 kita akan belajar berkaitan dengan Fibonacci retracement dan extension, di mana retracement ni ada kegunaan dia dan extension ni ada kegunaan dia. Dan nombor 7 kita nak belajar berkaitan dengan pivot points. Dan nombor 8 saya akan ajar yang akhir sekali berkaitan dengan full margin setup. Kenapa full margin setup ni saya bagi yang akhir sekali? Supaya saya nak yang anda tahu semua benda basic baru you boleh full margin. Tak boleh lah kalau awak baru belajar SNR minggu depannya awak nak full margin, tak cantik macam tu. Okay, so ini adalah video pengenalan. Okay, so ini adalah video pengenalan di mana saya intro sikit apa yang saya nak belajar ataupun apa the whole plan kita untuk di dalam channel ini. So itu saja, kita berjumpa lagi di next video. Bye bye.